The first one, oh ada soalan ke? Okay. Okay, tak ada. Sebab dia ada bunyi. Okay, the first one is you know how to distinguish, maksud dia to differentiate between electron, proton, neutron, atomic number, mass number and isotope. Okay, for those yang baru belajar kimia, saya rasa ada kot yang tak pernah ambil kimia, mungkin tak opt untuk kimia dulu masa SPM. So there are few things ataupun few terms are very new to them, ya. For example, isotope, elektron ni semua tahu. Okay. And then interpret atomic notation. Atomic notation is how you write your atom. Macam mana kita menulis atom. And then for this one is on calculation. So calculation of energy that caused by the electron tu sebenarnya. Electron. And then the wavelength, frequency, okay, and also the photon hydrogen atom ni according to Bohr ni lah, Bohr atomic theory. Okay, so daripada sini ada few calculation ni macam fizik sikit sebab dia melibatkan wavelength and energy ni, frekuensi, menggunakan Rydberg equation dan juga Planck, ada Planck punya constant, ya. And then I think this define and describe quantum number. Ini saya tak sure sama ada ni video ketiga atau tak. Ya, kalau dia bukan dalam video ketiga, okey lah sebab benda ni macam saya akan skip. Ya, this is bukan too much, this is too deep lah untuk pengetahuan awak. Tapi saya akan sentuh sedikit sahaja intipati daripada quantum numbers ni. Okay, and then draw the shape of S and P orbital. Okay, ini ada kaitan dengan yang quantum number ni, apa itu S, apa itu P. And then state the Ahbau principle, Pauli principle and Hahn rule. Ini pun ada kaitan dengan SPDF. Nanti kita akan belajar what is SPDF. And then determine the electron from the subshell, orbital and quantum number. Okay. Maybe lah saya akan ajar quantum numbers ni roughly tapi tak terlampau detail. Sebab kalau belajar yang detail biasanya yang boleh jawab soalan bahagian quantum numbers ni daripada satu kelas tu mungkin 2-3 orang saja. Sebab dia macam secret code sikit lah bagi saya. Saya sukalah. Tapi tak semua suka ya. Okay. Okay, ini teori. Saya rasa tak ada masalah. Definition saja. Sekejap kecilkan sikit. Okay, this is atom. Atom contain of proton, electron, neutron. Okay, and this electron happen to situated or to be inside the shell. Okay, dalam shell pula kita ada orbital. Orbital dalam ni, okay, elektron kan, orbital ada juga. Maksud dia daripada rumah, contoh rumah, ni dia ada dalam bilik. Okay, and this orbital kita panggil juga dia subshell lah. Shell yang luar, dan dalam tu ada subshell. Okay, itu daripada segi structure dia. Tapi ada juga saintis yang dia cakap atom ni elektron lah, especially sebabnya proton and neutron ni dia memang duduk dalam nukleus. Tapi elektron ni, okay, elektron ni elektron dia duduk sama ada dalam subshell and then subshell tu dalam shell, atau ada setengah saintis dia kata this shell and subshell is actually dalam bentuk awan saja, macam cloud of electron. Itu dia punya anggapan lah. Realnya tak tahulah kan, sebab it is the single matter in this world kan. Dalam dunia ni atom lah yang paling
kecil kan. Dalam yang kecil tu pun ada 3 lagi yang lebih kecil partikel dia. Ya, ada soalan ke? Nukleon memang tak ada, madam. Ni. Nuklear? Nukleon. Nukleon. Nukleon ni, ini terdiri daripada proton tambah neutron. Kita panggil dia nukleon. Nama dia samalah. Kat Kadang-kadang sini dia panggil atom mass lah. nukleus. P plus N ni, dia akan daripada berat dia, sebab nampak ni, proton dan neutron ni, dia ada berat. Compare to electron. Electron dia punya mass is almost zero lah. 0.00549. So which is very small. And kalau you kira pun too light lah kita katakan. So kita boleh assume dia macam tak ada mass lah, electron ni. But for proton and neutron, as you can see here, proton is 1 and neutron is 1. 1.00 something lah. So 1 ni relatively they have a mass. Bila ada mass, that's why proton tambah neutron akan menghasilkan atomic mass kan. Z. So atomic mass tu equals to nucleon juga. Yes. Nukleon. Atomic mass. Cuma dia mass lah, dia berat. So berat dia kebetulan memang satu-satu. So bila awak tambah pun, maksud dia relatif dia sama lah. 1 tambah 1 macam tu. Okay, faham. Okay. And then in term of charge, proton contain positive charge. While electron contain negative charge. Charge number dia contoh, dia kata 1 proton equal to 1 charge lah. Positif. Sama juga dengan elektron. 1 electron equal to -1. Dia pecah negatif. But for neutron is neutral. Kadang-kadang saya rasa that is where they get the number lah. Nama dia datang dari mana? I think because of this positive and negative ni lah. And neutron ni neutral kan. Macam itulah saya anggap mungkin. That's why is non-charge punya ni neutron. Tapi atom, basically atom is a neutral matter. Dia adalah sesuatu yang neutral sebab apa proton dan elektron dia ni akan cancel out each other. Okay, dia akan menyebabkan benda tu neutral lah. Dia adalah neutral. Kalau kita kata atom sodium, A. So atom sodium is a neutral atom. Tapi kalau dia jadi ion, lain cerita kan. Okay, so ni nukleus. Saya rasa ni okey kot Kalau tak okey, bagi tahu. Okay, ni neutron and then ni elektron. Ini yang saya cerita tadi. Ada saintis kata dia duduk dalam energy level. Shell lah energy level ni. Ada juga yang cakap elektron duduk dalam random cloud. Okay. And then how the proton, neutron and electron related, seperti yang kawan awak ada tanya tadi. Kalau you ada mass number, simbol dia A mass number ataupun RMM kita belajar kan, RMM belajar masa kat chapter 2. It's actually the total number of proton tambah neutron, P plus N. Okay. Dan P plus N tadi dia ada mass kan, 1 plus 1 contoh. Kalau dia ada 1 lah. Ini kalau dia ada 2, 2 darab 1 lah, macam tu. Okay, and then proton is equal to atomic number. Ini you tak boleh tukar. Maksud dia kalau proton berubah, bila proton berubah maksud dia bukan lagi atom tu. Sebab atom consists of the same proton number. Maksud dia walau apa berjadi, proton number tak akan berubah. Yang berubah hanya sama ada elektron ataupun neutron. Okay. So in dalam neutral punya atom, dia cakap elektron akan sama dengan proton. Jadi elektron akan sama juga dengan atomic number lah dalam atom. Bukan ion ya. Okay. So this is Z. Contoh hidrogen. Hidrogen 1 kan. 1-1.
So it means that it has one proton number sebab dia punya ni, and dia punya mass number pun 1. Tapi ni kita cakap pasal atomic number. Untuk atomic dengan mass ni, kadang-kadang yang banyak yang bertukarnya adalah bila kita kira mass tu. Ramai yang terambil atomic number. Bila you ambil atomic number, maksudnya you just ambil proton saja. Okay. Okay, now is the atomic notation. Notation means how you write. How you write the symbol. Okay, this is the chemical symbol. Okay, ada setengah orang, macam saya tunjuk tadi lah, satu-satu. Sekejap ya. Okay. Sorry. Saya ada message. Okay, now is the ni lah apa tadi simbol cara menulis ni H11. Maksud dia satu A ni adalah mass number, berat dia 1. And then this one Z is the proton number. Okay, hydrogen dia special. Maksud dia apa? Dia tak ada neutron. Kan? Betul tak? Sebab dia 1 ni adalah proton. Sebab 1 tolak 1 kan. 110 lah kan. So maksud dia tak ada neutron. Sebab itulah kadang-kadang bila H dia jadi H+, kita panggil dia proton. Kita panggil dia hydrogen. Sometimes this one dah belajar acid base. Dah belajar chapter tu. Kan kita panggil dia proton. Inilah sebab dia sebenarnya 1 lah. Dia still 1 kan. Yang lost dia elektron kan. Bila dah dicas ni. Nanti kita tengok. Okay. So ini hydrogen. Contoh lain sodium. Na. Okay, atas mass number 23. Bawah atomic number 11. Okay, siapa lagi? Carbon. Carbon lah glamour. Atas 12. Proton dia 6. Okay. So untuk carbon, kalau you ada simbol macam ni, this mean you have proton 6. Sebab saya ambil kat sini, atomic number. But for neutron, 12. 12 sebab ni adalah P tambah N tolak 6. So 12 tolak 6, dapat 6 lah. So untuk proton dan neutron 6. Tak semua atom sama bilangan proton dan neutron. Ada juga banyak juga atom yang tak sama pun bilangan ni. Maksud dia untuk karbon ni macam kebetulan lah. 6 dan 6. Okay. Alright, ni mass number. Tadi kita secara tak langsung kita dah belajar juga. Okay. In number is proton tambah neutron. Okay. Atomic notation is how you write. Okay, ni pun kalsium pun 40-20. Maksud dia 20 proton, 20 elektron automatik. Proton dengan elektron sama sebab dia neutral. And then untuk neutron 40 tolak 20, 20 juga. Okay. Kebetulan. Alright. So ni exercise ni ada yang dah buat? Mesti ada kan? Berapa proton dia? Buat gitu-gitu je teka. Gitu-gitu. Proton berapa? Untuk A. Sekejap. Proton 29. 29. Elektron? 29. Of course, 29. Neutron? 35. 35. Okay, ada yang nak setuju dengan jawapan kawan awak ni? Kita praktis ni untuk minggu depan. Setuju. Setuju. Tak apa-apa korang ni. Okay. Okay, thank you. So, maksud dia yang setuju tu dia buat lah. 29, 35. I hope everyone buat lah. Jangan tak buat kan. Okay, and then untuk B pula. Okay, siapa nak buat? Ke saya panggil nama? Petik nama dia. Biasa petikkan Haikal. Pandailah kau kenakan kawan je kerja. Saya nak perempuan lah. Atirah. Atirah duduk tengah ni. Atirah. So Atirah. Sulfur punya. Proton dia berapa? Atirah ada. Mak macam ni. Hello. Atirah 1. Atirah 2. Atirah 3. Tak ada Atirah.
Ada. Okey, ada madam. Okey. Oh, maybe ada masalah mic. Alamak, bahaya ni. Tak boleh panggil minggu depan. Okey, Atirah, apa proton? Berapa untuk yang ni tadi? Siapa nak jawab? Tak apalah. Saya lah, madam. Bagus, Dia, bagus, dia, dia bagus. dah jawab tu, madam. Betul. 16. Okey, elektron? 16. 16. Neutron? 16. 16. Kebetulan. Okey, nitrogen ni senanglah saya pun jawab. 7 proton. 7, Elektron 7, 7. 7. Neutron pun 7. 7. Okey, good. So, fahamlah So, hopefully jangan ada yang confuse ya. Okay, now this is an example. Tak tahulah apa yang dia nak examplekan. Okay. Kalau dia bagi dalam bentuk ayat, sekarang kita kena tulis dalam bentuk notation. Okay, tampak tengok jawapan kat bawah tu. Okay, sodium has 11 proton and 12 neutron. Write the atomic notation of sodium. Okay, untuk benda-benda macam ni, yang bagi full name ni, benda pertama adalah you kena tahu dia punya simbol. Simbol je. Sebab tak semua simbol tu sama. Maksud dia sama dengan nama dia. Macam ni sodium lah. Sodium tak kau nak buat SO pula kan. So sodium is sodium, Na. Okay, natrium kalau bahasa lain dia. Tapi kita jarang menggunakan natrium. Kita akan menggunakan sodium as a common name. Bila sebut sodium semua orang tahu is Na. Alright, so dia punya ni 11 sebab proton dia 11. Dan yang atas ni 11 tambah 12, 23. Ini untuk sodium. Banyak lagi lah contoh-contoh lain tapi tak bagi pula Okay, next is iron. Saya rasa iron pun tak ada masalah. Ada dua jenis. Satu cation, satu anion. Cation means dia positive. Positive charge. Cation. Kalau dia positive charge, maksudnya dia ada extra proton. Macam mana dia boleh ada extra proton? Because sepatutnya asalkan dia sama. P sama dengan E dalam atom. Tapi bila dia ada jadi cation, dia ada extra proton, P melebihi E, it means that E ni hilang. Hilang or lost. Lost lah, betul lah bahasa Inggeris ni. Lost or remove. Okay. Because P cannot be changed kan. Saya cakap tak boleh tukar value dia. Jadi yang berubah hanyalah elektron. So kalau di cation dia more positive, this is due to the loss of electron. So now it makes that the proton are no longer equivalent to the electron. Therefore proton is positively charged. Jadi dia lebih positif lah. Okay. For anion pula, anion means negative charge. We know that proton is positive charge, electron is negative charge. So kalau dia negative charge, maksud dia elektron dia lebih besar daripada proton dia. It means that proton is less than electron. How this can be happen? Kenapa macam mana boleh berlaku? Kita tahu proton tak boleh berubah. Yang berubah adalah elektron. Therefore it means that elektron ni ada bertambah lah. Therefore they added some electron or gain, kita added gain sama lah, ataupun accept perkataan-perkataannya, ni English words yang we can use for definition of cation and anion. Okay, they gain more electron from outside ke apa ke, therefore the proton number is less than the electron number, so it is a negatively charged. Atau you ambil je lah ayat dalam buku ni. Okay. So when chlorine gain 1 electron, basically chlorine dia 17-17 proton dia. But then ada tambahan 1 elektron. Bila tambah 1 elektron, kita gantikan elektron tu dengan charge ni. Elektron bercharge negatif. So bila dia receive 1 elektron, maksudnya dia lebih bercharge negatif. So kita letak simbol negatif tu, ion negatif. Okay, tapi bilangan untuk elektron akan bertambah. 17 tambah 1, 18. So now it is no longer atom, it's becoming an ion which contain 17 proton and 18 electron. Okay, for the atom, atom oxygen pula,
So you have 8 proton and 8 electron. So kalau daripada segi simbol, 8 kat bawah. Atas ni kita tak tahulah sebab neutron tak ada. Tapi sebab kita bijak kan, kita tahu berat elektron, oksigen 16 tolak 8. So 16 lah kat sini. So 8 neutron. Ni sebab kita bijak. So ni simbol dia. So for this atom, oxygen, it gains 2 electron. Bila gains 2 electron, it means more negative charge, lebih daripada 1. It is 2 times 2 times more electronegative. Lebih elektronegatif perkataan dia. Negatively charged. Dia lebih 2 kali negative charge. So kita akan buat simbol dia 2 negatif sebab maksud dia 2 ni dia menerima 2 elektron lah. So bila dia receive 2 elektron, so initially it's 8 electron, now dia jadi 10 lah tambah 2. Okay, this is for anion. For cation dia lost lah. Okay. Madam, Ya. macam mana kita nak tahu dia buang atau terima elektron tu berapa? Okay. Kalau dia tak bagi ni kan, tapi dia kena bagi simbol lah. Macam tu. Dia akan bagi simbol lah. Ya. Tapi ada juga trik sebenarnya. The trick is, tapi ni untuk orang kimia lah, yang detail sikit kan. Awak tengok dia kumpulan berapa dalam periodic table. Dia atom ni, dia nak bila dia terima atau lost the electron, is actually sebab dia nak jadi octet. Pernah dengar perkataan octet? Pernah madam, tapi kalau yang kat oksigen tu kan dia dah 8. 8 bukan dah octet ke? 8. 8 sebab awak rasa 8 memang adalah bilangan untuk octet. Tapi daripada segi susunan, nanti kita akan belajar dalam chapter ni. Kalau kat sekolah cikgu akan cakap 2, 8, 8 kan? Oh iyalah. So kalau betul. atom ni 2, 6. Maksud dia tak capai lagi. So bila dia receive iya, 2 iya. elektron ni, dia jadi 10 kan? Bila dia Ah, jadi 10, 2, 8. 8. So dia Octet stable, lah. octet. Ini untuk yang dah belajar kimia. Ada kan kelas ni yang tak ambil kimia? Tak tahu. Ada yang ambil sains tak? Saya nak Ambil tahu. kimia macam tak ambil je madam. Oh serius lah. Sebab apa? Sebab tak menarik? Ke sebab takut? Lupa madam. Drama tu. Sebab tak menarik perhatian lah madam. Oh, frust lah saya. Tapi betul juga. Kalau tak minat, memang tak dapat lah. Macam tu. Saya pun dulu ada sebab kenapa kita minat kan. Tak apalah, saya tak cerita lah. Okay. So, tapi siapa yang ambil sains, bagi tahu lah. Sebab apa? Sebab kalau ni, saya macam assume, dah pernah belajar kat sekolah. Memanglah macam tak ingat. Tapi kadang-kadang bila kita sebut perkataan tu, macam tahu lah. Dulu cikgu ada cakap ni. Macam itulah. Kalau tak ingat, kesian cikgu awak. Kalau ingat, tak apalah. Alhamdulillah. Kalau tak ingat, tak apa, kita belajar sama-sama kan. Sama-sama yang ambil sains lah. Sebab saya ada je budak yang pernah ambil sains tapi dapat A tau subjek kimia ni. Ada. Tapi 10 tahun lepas. Okay. So now kita tengok. Bila dia bagi simbol macam ni. Macam ni. So now kita come out dengan dia punya proton number, electron number and neutron number. Before this, kita buat yang atom saja. Tadi semua nail it. Kan? Sulfur, nitrogen, apa tak lagi satu. Okay. But now kita tengok yang exercise ni pula. Ini ada yang dah buat? Sila ada kan? Sama Siapa lah, Farid macam mesti tu dah je buat. lah. Okay, proton 3, 13. 13. Elektron? Dia Tak kena lepas tolak. Ya, Tolak betul. 3. Tahun 14. 10. 10. Neutron pandai. Neutron tadi saya dengar, neutron 14. Elektron ni 10, betul ya? So macam mana dapat 10? So sekarang ni awak tengok proton dia 13. Bila proton 13, proton dekat atom dia sama dengan elektron. So which is 13. 13 kan? Elektron. Now, ada positif 3. Positif 3 means dia
Dia bagi Lebih 3. Yes, dia buang 3. Tiga Dia lost ion. 3. So dia akan buang 3 elektron. So now dia jadi 10 elektron. So macam mana nak check betul ke tak? Awak tengok number of proton dengan elektron ni. Kan? P dengan E ni. Okay. Kalau P ni lebih besar daripada E, it is positif. Sebab dia lebih bercharge positif. Kan P ni bercharge positif. E ni negatif. So betul lah. 3 plus. Kadang-kadang ada yang confuse. Macam mana? Nak tolak ke nak tambah? Mungkin tak ingat lah kan. Tapi kalau ingat Alhamdulillah. Tapi tak ingat tu, you double check. Dekat proton dengan elektron tu. Logik tak dia ni bercharge positif. Kalau bercharge positif maksud dia proton dia banyak. P dia lebih besar daripada E. 13 versus 10. Logik lah. So logik betul lah jawapan awak tu. Kalau tak logik tu awak tukarlah jawapan. Terbalik lah tu. Atau kira lah balik ya. Okay, next. Proton 16. Share je jawapan. 16. Neutron 16. 16 juga. Elektron 18. 18. Sebab ini negatif 2. So dia lebih elektronegatif. Lebih elektron. So tambah 2. 16 tambah 2 untuk ni ya. Ada tak yang tak dapat? Kalau dapat saya skip lah ni. Maksud dia awak tahulah jawapan semua ni. Okay. Tak apalah bagi jawapan. 8 neutron, 8 juga elektron. Siapa yang dah buat boleh check jawapan. 10. 10. Okay, good. Proton 12, neutron 12, elektron 10. Betul? Betul madam. Betul madam. Betul Okay, good. Now isotope. Isotope ni pula different with tadi ion ni isotope. Kan saya cakap tadi P kekal. E berubah jadi ion. Lagi satu lagi yang tak berubah, neutron. So untuk neutron, this is untuk isotope. Okay. So isotope means you have a same proton number. Ini tak perlu cakap pun. Memang proton number tak akan berubah. Okay, same proton number but you have a different number of neutron. It means that isotope have a different mass. Sebab kita tahu A tadi terdiri dari P tambah N kan. Jadi untuk isotope N dia ni berubah. Jadi A dia juga berubah. Mass number dia juga berubah. Okay. Nampak ni tadi siapa cakap. Mass number ni equal to nucleon lah. Kata lain. Okay. So untuk isotope, dia punya speciality dia is dia punya chemical properties dia almost sama. Tak ada perubahan dalam chemical properties. Maksud chemical properties ni dia punya boiling point, melting point, itu chemical properties. Adalah lagi few chemical properties. So dia sama because elektron dia sama. Elektron tak berubah. Maksudnya elektron yang control these chemical properties. But for the physical properties, physical ni maksud dia solid ke, liquid ke, gas ke, this is controlled by this isotope lah, neutron. Okay. So this is example of a famous isotope. Okay, you ada hydrogen, carbon, uranium. Boleh dikatakan almost kesemua yang ada dalam periodic table tu ada isotope. Okay, beza dia sama ada isotope tu abundance maksud dia banyak dekat dunia yang 25 degree Celsius 1 atm ni sekarang ni kat atmosphere sekarang, or dia punya kewujudan tu sangat sikit, percentage abundance dia. Okay, hydrogen bukannya ada satu jenis, hydrogen ada 3 jenis, ada 3 nama lah kalau tak silap. Okay, yang ni kita panggil hydrogen. Yang ni saya tak ingat. Deuterium tak salah. Dia ada nama dia. Tak ingat lah, tiba-tiba tak ingat. Okay. So, satu-satu maksud dia tak ada neutron, tapi 2-1 maksud dia ada 1 neutron, 3-1 maksud dia ada 2 neutron lah. Proton number is same, sama dengan Z ni, yang bawah ni. Okay. Okay, ni kita dah belajar kan, relative atomic mass tu. Yang ditambah semua berat-berat daripada ni, dan dia bahagi.
dengan bilangan 3 ni. Contoh macam itulah. Saya tak ingat lah tiba-tiba. Ke tu subjek lagi satu. Okay. Isotop karbon. Karbon pun ada lebih daripada 1, lebih daripada 2. Dia ada sampai karbon 15. Yang berbeza hanyalah berat ni. So bila berat berbeza maksudnya neutron berbeza. Okay, yang ni uranium ni yang buat nuclear bomb ya. Isotop nuclear bomb. Yang mana satu? Saya rasa 238 kot. Yang tak stable sangat. Okay. So habis pasal structure of atom. Hopefully semua dapat part tu. Okay, next is theory. Theory on energy of electron tadi. Okay. So this is scientist, nama dia Bohr. Okay, dia mengkaji pasal elektron. Nah ya, apa kaitan elektron dan juga energy? Okay, so dia kata when you supply atau when the energy is added, maksudnya kita supply energy to atom. Contoh, biasa kita supply energy ni kita akan pakai gun, laser gun. Laser gun ni kita akan tembak atom. Contoh ini atom copper strip. Copper strip ni terdiri daripada berjuta-juta inilah. Kalau dia 1 mol, maksud dia 6 darab 6.22 darab 10^23 atom kan. Okay. So, this laser kita akan bagi elektrik lah. Energy. Kan dia laser ni dia akan tembak kat sini. Dia tembak sini. Yang terkena tu terkena pada atom. So what happen here is the electron dalam atom tu dia akan dapat energi daripada luar. Jadi dia teruja, dia akan melompat. Okay, dia akan jump to the higher energy level. Okay, contohlah kalau saya boleh lukis ya. Ini energy level 1. Contoh 1. Yang ni pula tingkat kedua. Tenaga lebih besar. Jangan bayangkan tingkat saja. Maksudnya dia tenaga lah. Okay. Let's say the electron sebenarnya duduk kat nombor 1, tingkat 1. Lepas tu datanglah laser tu. Laser ni bawa tenaga, energy. So bila kena dekat elektron ni, dia akan melompat naik ke atas. Okay. Ini kita panggil dia excited state. Excited state. Kedudukan dia teruja. Yang bawah ni kita panggil dia ground state. Maksudnya yang bawah-bawah, yang samalah original level. Okay, bila dia teruja ni, sebab dia dapat tenaga tadi, dia teruja sekejap, naik ke atas. Tapi lepas tu kena sedar dirilah, this is not your place. So you have to go back down to your ground state. Kena patah balik, duduk balik kat sini. Okay, so masa dia patah balik ni, when the electron is fall back to their original level, they will release energy. Masa ni dia akan release energy yang diterima tadi. So, bila dia release energy ni, kenapa saya buat dalam bentuk leko-leko ni? Dia akan release dalam bentuk wavelength yang berupa sama ada cahaya atau energy lain seperti radio punya wavelength atau microwave punya wavelength atau apa-apa yang awak tak nampak lah, ultra UV punya wavelength. Tapi dia akan keluar dalam bentuk ni lah, light, in the form of light. So, back semula kepada ground state. Okay, ini teori daripada Bohr. Therefore, in order to understand the electronic structure of atom, we must first understand the nature of light itself. That's why lah, untuk next slide, you akan belajar pasal cahaya. Okay? Sebab tenaga tadi, kita dah convert dalam bentuk cahaya kat sini. Alright. Madam. Ya. Yeah. Kalau macam dulu time sekolah, dia ada eksperimen, ada 2 besi dia celup dalam air. Yang tu pun kan mengalir elektrik. Yang tu bukan Bohr teori lah. Sebab mula-mula saya ingat tu. Bukan. Yang Sebab itu dia ada elektrik lalu kan. itu adalah pergerakan elektron. Elektron tu jumping juga, tapi dia jump sampai dia conduct, kita kata conduct electricity. Itu kita akan belajar dalam oxidation state. Oxidation. Itu pasal elektron tapi bukan tenaga. Yang ni pasal tenaga. Tenaga dalam bentuk cahaya. Boleh? Boleh. Yang tu nanti awak tengok satu nipis, satu tebal kan macam tu. Ataupun
Kalau you pakai mentol, cahaya mentol tu yang menyala. Yang ni elektron tu dalam atom tu sendiri. Boleh madam. Okay. Alright. So Bohr model ni adalah satu benda yang kita tak boleh nampak sebab dia punya konsep ni dalam atom. Itu yang kena faham. Dalam atom. Atom tu pun dah satu benda pun dah berjuta-juta kan. Bayangkan satu titik atom tu dalam tu ada proton. Yang paling basic sekali. Proton, neutron, elektron. And this Bohr, dia belajar pasal elektron tu saja. Macam mana elektron tu dapat tenaga and then apa yang terjadi. Okay. So ini main postulate, maksud dia main assumption for this Bohr theory. So dia apa yang dia faham sendirilah, dia buat kita kata dia buat teori dia buat postulation dia. Dia ada 4 benda yang you kena faham dalam konsep Bohr ni. Pertama, energi dalam elektron tu constant. So dia tak akan tiba-tiba bertenaga, tiba-tiba tak bertenaga, tak. Dia tak buat apa-apa. Dia sama je. Itu dia punya basic assumption dia. Dia kata elektron sama. Alamak And then concept of energy level pula, dia kata electron revolve around the nucleus of atom in circular orbits which the energy electron sama je ayat dia, energy electron is constant. This circular we call it as a energy level. Okay, now dia nak cakap ataupun stationary state. Tadi saya cakap apa? Ground state. Benda yang samalah ni. Ground state. Dia nak cakap elektron tu yang pertama tadi dia tak absorb energy atau radiate energy secara sendirinya. Dia remain constant, dia punya tenaga. Yang kedua dia cakap elektron ni duduk dalam energy level. Energy level ni ataupun stationary state lah. Dia ada tempat dia duduk dekat situ je dalam orbit tu. And then dia punya next assumption dia kata if the electron jump from higher energy level to lower energy level, it will radiate the energy amount amount of energy. Maksud dia kata daripada yang teruja tu patah balik ke kedudukan asal, dia tak semestinya naik satu level, dia boleh naik 2-3 level ikut pada tenaga yang masuk. Contoh yang gambar sebelah ni, ini nak tunjukkan bahawa elektron tu asalnya duduk dekat orbital nombor 1 ni, E1. Shell number 1, energy level 1. But then diterima daripada luar, gambar yang kat atas ni, tenaga daripada luar. Tenaga mesti dapat dari luar. Okay. And then dia teruja, dia naik dekat E3. Okay. Jadi E3 ni back to the original state, patah balik ke belakang, ke bawah, E1. Masa tu dia akan keluarkan balik tenaga yang dia absorb tadi. Dan itu tenaga yang kita nak kira. So if the electron jump from lower to higher, maksudnya dia absorb energy and then dia akan dissolve balik lah, keluarkan balik tenaga tu dalam bentuk cahaya biasanya in the form of light. Okay. So now kita belajar light lah sebab kita cakap tadi tenaga yang diserap tadi dalam bentuk light. Light is actually an electromagnetic radiation. So dia dalam bentuk wave of oscillating electronic. Sebab tu saya lukis light, saya tak lukis garis macam tu. Kita buat bijak sikit. Lukis light dalam bentuk wave oscillating. Oscillating ni maksud dia inilah bercolor. Wave yang bercolor. Okay. Okay, and then the light, ni sifat-sifat light lah. Light travel through space in the form of wave, like ocean wave. The light properties are characterized by wavelength. Dalam light, dia ada wavelength dan juga frekuensi. Okay, wavelength ni maksud dia apa? Panjang dia. Panjang light tadi. Panjang tu merujuk kepada apa? Panjang, kan dia ada macam ni. Frekuensi. Panjang ni daripada titik tengah sini ke gelombang yang seterusnya. Frekuensi kan. Ini adalah dia punya length, jarak dia. Okay, frekuensi pula dia melibatkan masa. Saya bukan ni.
berapa wavelength yang boleh berlaku terhasil dalam satu saat. Itu frekuensi. Wavelength ni jarak daripada puncak ke puncak untuk satu oscillating wave. Okey, tapi tak apa. Itu awak belajar kat physics. Kat saya, you belajar ambil formula saja. Okay, and this is the formula, basic formula. C is speed of light. Speed of light ni dah fixed number. Dia constant. Maksudnya ini adalah kelajuan cahaya. 3×10⁸ meter per second. And then this is equal to V. V ni bukan V, mu. V yang ada lekuk gitu. Ini kita panggil dia mu. This mu is frequency per second. Nampak? Per second. Sebab tu saya cakap tadi, berapa wavelength yang boleh terhasil dalam satu saat per second. So this is frequency, and then wavelength is jarak tadilah dalam meter. Unit pun you tengok. This is dalam meter, yang ni dalam per second. Biasanya kita jaranglah buat dalam bentuk macam ni. Kita sama ada buat ni sama ada C per V or V sama dengan C per lambda. Ni lambda bunyi dia, bunyi simbol ni. Ni lambda, ini mu. Okay. So ambil lah formula ni, you boleh adjust lah nak jadikan kalau kita ada maklumat frekuensi, kita boleh cari lambda. Kalau kita ada frekuensi lambda, kita boleh cari frekuensi. Okay. Ini contoh. And one more thing here, the lambda or the wavelength, dia akan bagi dalam bentuk unit nanometer, ada prefix. Ada prefix. Ingat prefix chapter 1. So nano means 10 kuasa negatif 9 kan. Ini maksud nano. Kena ingat balik lah. Biasanya wavelength memang kita akan state dalam bentuk nano. Jarang kita cakap dalam bentuk meter. So bila kita nak buat calculation, you tak boleh simply ambil 700. Sebab dia ada prefix. So tukar dulu kepada basic dia. Meter. Sebab apa kena tukar? Sebab wavelength untuk wavelength pula apa? Velocity untuk ni light ni, kelajuan cahaya, speed of light, speed of light. Speed of light kan meter. So lambda pun mesti dalam meter. Kalau nak buat nanometer, calculation tu salah lah. Calculation tu akan tak cukup kat sini. Tak cukup kuasa kat situ. Maksud dia calculation tu silap. Okay. So ini dia bagi red light ada 700 nanometer. So tukar kepada meter dulu. Ingat balik macam mana nak tukar. Kalau tak ingat, saya ingatkan. Okay, ni nano. So kita nak cancel, kita tak nano kat bawah. Meter kat atas. Nano maksud dia apa? 10 kuasa negatif 9. Sini dia 1 lah. Okay, so ini boleh cancel. Cancel. So awak nak buat 700 darab 10 kuasa negatif 9 pun saya terima. Atau kalau awak nak buat dalam bentuk scientific notation, 7.0 darab 10 kuasa negatif 7 pun saya terima. Mana-mana. Sebab kita tekan kalkulator kan. Okay. Dan 300 pula. 3 darab 10 kuasa 10 bahagi 10 kuasa 8 bahagi wavelength tadi lah. 7 darab 10 kuasa itu 7. So you will get the frequency for the answer. So aku akan dapat macam ni. Okay, now siapa nak cuba buat nombor 1? Nombor 1, nombor 2 ni sama je lah. Saya pilih nama lah. Okay, Zalfaihan. Zalfaihan ada? Tak ada. Takut ke saya panggil? Ada tu. Tadi dia bersuara ada. Serius. Lepas tu dah pergi makan kot. Okay. Siapa-siapa nak? Asyik orang yang sama je kan? Perempuan lah. Perempuan siap sangat perempuan ni. Laili Najwa. Boleh? Laili Najwa? Laili 1. Laili 2. Ada madam. Ada. Tak faham? Tak berperti. Tak berapa reti. Okay, kita sama-sama. Awak connect dengan saya sekarang. Okay, frekuensi. Okay, baca soalan. Calculate the frequency of light and wavelength. Okay, so apa kaitan frekuensi dengan wavelength?
dia ada satu perkaitan saja, iaitu speed of light. Speed of light. Okay, apa formula tadi? Laili, apa formula C tadi? sama C sama dengan B V lambda. lambda. Okay. So C ni nilai dia dah fix. 3 darab 10 kuasa 8 meter per second. So soalan nak frekuensi. Lambda dia bagi dalam bentuk nanometer kan? So tukar nanometer. 10 kuasa berapa? Kuasa negatif 9 ni tadi. Negatif 9 meter. So dah siap dah. Kiralah tekan kalkulator. Okey, sekarang saya nak you tekan kalkulator. Dapat? Sekejap ni. Madam, time Ya. test nanti dia bagi ke formula? Tak bagi. Yang hafal lah. Alah pula. Yang dia bagi macam speed of light ni bagi. Constant memang ada lah. Planck constant, tu semua ada. Rydberg constant dia bagi. Tapi yang dia tak bagi adalah formula. Dapat dah. Apa tadi? Mesti 6 kot. Sebab 30 bagi 5. 6. Siapa? Laili tadi. 6 darab 10 kuasa. Betul ke 6? Entah. 6. 6 darab 10 kuasa 14. Dapat tak? Dapat. Berapa? 14. 14. 14. Per second. Okey, kat sini selalu juga yang ada tak dapat 14 ni. Kenapa? Sebab you tak buat kurungan. Bila buat calculation tu buat kurungan ya. So jawapan bawah ni saya tak kira lah sebab sama je soalan atas dengan bawah. So siapa yang nak test diri dia untuk ni, bolehlah cuba soalan bawah. Okay. So itu basic lah, maksud dia kaitan antara frekuensi dan juga lambda. The next one is kira tenaga. Tenaga daripada pancaran tadi, radiation tadi, yang dihasilkan oleh elektron yang going back to the ground state, daripada excited pergi ke ground state, dia menghasilkan tenaga. Bukan menghasilkan, dia memancarkan semula tenaga yang diserap. So this radiation energy, Max Planck buat eksperimen, dapati bahawa energi yang dihasilkan of the radiation is equal to H darab frekuensi. Maksud dia kata radiation tu berkadar terus dengan frekuensi. Jadi bila berkadar terus, kalau awak belajar fizik ke apa-apa ke, mat ke apa, dia kalau berkadar ni kan dia kena ada constant. So itu datangnya H ni. So E sama dengan HV. V ni mu, frekuensi. Okay. Energi sama dengan lambda, Planck constant darab dengan frekuensi. So Planck constant ini value dia. Nampak tak dia punya unit? Unit dia adalah joule darab second. Bila joule darab second, lepas tu darab pula dengan frekuensi tadi per second. So dapatlah joule tenaga. Sebab energi dalam bentuk joule, dia punya simbol. So frekuensi tadi kita dah tahu antara frekuensi dengan lambda, dia punya penyambung dia berkadar 1 per kan. Jadi dia Allah salah kasi. Frekuensi dengan lambda ni kaitan dia adalah C. C sama dengan V darab lambda. Jadi kalau dikembangkan formula ni, so dia jadilah C per lambda. Meaning to say, if you have a frequency, you can directly use Planck constant. But if you don't have a frequency, you boleh gunakan formula tadilah untuk cari frekuensi ataupun terus masukkan dalam formula ni C per lambda. Again here lambda, wavelength, mesti dalam unit meter. Tukar nanometer kepada meter.
Okay, sama juga dengan apa? Second tu memang ada per second kalau ni ya. Okay. So ni dia kata if you have a large lambda, sebab lambda ni dekat bawah bahagi. Bila kita bahagi, kalau tenaga, bukan tenaga, kalau jarak tu besar, kalau kita bahagi something dengan nombor yang besar, dia akan dapat small value. Betul? Contoh 1/2, you dapat 0.5. Tapi kalau awak bahagi 1/4, awak akan dapat 0.25. Maksud dia, kalau lambda dia tinggi, tenaga dia rendah. Okay? So itulah maksud dia. Okay. So now dia suruh kira tenaga from this proton. Oh, tak ada jawapan. Okay, yang ni ada tak siapa yang nak buat? Boleh Tak faham lah push. medium yang tadi. Yang mana? Formula ni? Yang maksud dia HC tu constant kali constant bagi lambda. Betul. Constant kali constant bagi lambda, betul. Sebab apa? C per lambda ni kan sama dengan frekuensi. Ini kan yang tadi kita belajar tadi. Maknanya Sebenarnya kalau you replace je sebenarnya. Replace dia equation. nak guna formula yang atas tu ke yang bawah tu? Depend pada maklumat. Macam contoh ni. Ini dia bagi apa? Wavelength Bagi Wavelength. dengan Wavelength lah. frekuensi. Yang bawah ni dah ambil frekuensi. je. Yang bawah ni frekuensi. Ini soalan A. Wavelength. Jadi formula yang mana kita nak pakai? Wavelength yang ada lambda. H multiple by HC C per? over lambda. Yes, good. E equal to HC Oh. over lambda. So you just simply replace the value lah dalam ni. So sekarang siapa yang dah buat? E sama dengan H tadi berapa? H ni 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. 6.63. Tekan cons 06 je kan. Oh, dia ada dah dalam calculator. Tahu dia ada beritahu kan kat slide semalam saya tengok. Okay, bagus. Okay. Sama ada nak guna shortcut daripada calculator atau buat manual pun boleh juga, tak ada masalah. So lambda ni 650 kan? So 650 nanometer, tukar kepada meter. So nak tukar senang ya, darab 10 kuasa negatif 9 meter. Tukar je N tu kepada maksud dia. 9. Okay. So ini joule per second. Tekan calculator. Apa tadi kata? Dapat 3.058 kuasa 10 negatif 19. Okay, Macam good. bukan Betul lah. Sebab saya ingat tau, kalau macam saya kan, saya dah biasa dalam bukan bidang, dalam soalan-soalan macam ni. Biasanya kalau tenaga ni, dia memang macam ni lah tenaga, dia punya darab dia ni. Nilai-nilai dia negatif 19, negatif 17, negatif 18. Tapi kalau wavelength, biasanya, bukan wavelength, frekuensi, dia nombor-nombor macam ni. 14, 15. Sebab tu saya kata betul, sebab saya tahu. Betul lah tu. Kalau awak tak salah masuk nilai ni, betul lah tu ni, yang depan ni. Yang penting belakang ni betul. Alright. Okay, yang ni so tak ada masalah. Untuk yang C pula, siapa yang tak boleh buat yang A, cuba buat yang B. Untuk yang Kalau C yang pula, C tu guna E equals to HV lah kan. ya, E sama dengan HV lah direct. 3 darab 10 kuasa negatif 34 joule per second darab 4.5 darab 10 kuasa 14 per second. So, you dapat dalam joule. Apa? Berapa dapat? 4.307 10 kuasa negatif 19. Nampak? Okay. So, betul lah jawapan ni. So, siapa yang rasa Betul. laju, boleh try buatlah soalan ni perlahan-lahan ya. Ikut awak punya pace. Kalau tak dapat jawapan, ikut logik masa saya cakap. Joule tu, biasa memang ada lah yang akan tersilap dekat nombor ni. Sebab tak tekan kalkulator betul-betul je. Konsep dia adalah buat kurungan. Bila ada je darab 10 kuasa something,
Saya nasihatkan buat kurungan supaya dia tak confuse. Okay. Alright. Maksud dia you punya slide tu video tu sampai ni lah. Oh tu baru nombor 2 kan? Video kedua. Video ketiga tak tahu. Tak seorang tengok pun lagi. Okay. Okay, tadi kita kira pasal energy. Sekarang ni total amount of energy that being released. Ini pula tenaga yang perbezaan tenaga antara dua jarak tadi. Kan dia naik daripada bawah ke atas. Oh, saya tak. Kalau ada apa-apa bagi tahu ya. Kat komen ke apa. Okey, ada. Okey, siapa yang tak boleh join tak apa. It's okay, nanti saya hantar. Okey. Data E equal to RH 1 per N tolak 1 per N 1 kuasa 2 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2. Okey, N1, N2 ni adalah tenaga initial versus final. Okey. N1 ni, N2 ni apa? Ni kan saya kata tadi dia duduk tingkat 1, tingkat 2. N tu bilangan tu lah. N sama dengan 1 atau N sama dengan 2 atau N sama dengan 3 ke. Terpulang pada berapa jauh dia lompat. Okay. So final versus initial. So delta E is equal to RH. RH ni adalah constant yang baru. Rydberg constant. This is Rydberg equation. Okay, nilai dia adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 Joule. Darab dengan perbezaan tadi 1 per N initial tolak 1 kuasa 2 tolak ni. Yang ni pun selalu ada masalah dengan kalkulator. Tapi sebenarnya sebab kalau saya untuk selesaikan masalah Rydberg equation ni, saya akan selesaikan dia punya perbezaan belakang ni dulu. Maksud dia kemudian baru kita akan darab dengan Rydberg constant. Okay. So it's actually sama dengan delta E atau kalau you ada ni tadi lambda, dia sama je dengan delta E. Tapi kalau dia tak bagi lambda, macam mana nak kira? Dia bagi state tadi. Kalau dia bagi state, inilah N ni ya. Okay. Ni contoh soalan. Calculate the wavelength. So dia nak lambda. Berapa? Corresponding by electron transition 4 pergi ke 2. Maksud dia daripada initial 4 pergi ke final 2. So kita tahu bila ada dua state ni, kita boleh pakai formula yang ada Rydberg equation. Okay, so ni RH darab dengan 1 per 4 initial kuasa 2. Ni. Okay, tekan kalkulator elok-elok yang kuasa kat belakang ni dulu. Okay. Right, you tekan kalkulator. Okay, and then you darab dengan Rydberg. Ni pun buat kurungan. Nak saya buat kurungan. Selesaikan yang depan belakang ni dulu. Ni darab dengan Rydberg equation. Okay, dapat tak tenaga ni? Dalam bentuk Joule ni. Okay, tak tahulah dapat ke tak. Ada yang nak buat? Tak faham kan. Tak faham. Okay, dia macam ni. Okay. Elektron ni dia duduk dekat sorry. Alamak. Sekejap ya. Okay. Ni 1, 2, 3, 4. Ini adalah energy level. Jadi sekarang ni elektron ni dia duduk kat atas. Lepas tu dia turun ke bawah ke sini. Jadi masa dia turun, ni kan dia akan emit tenaga dalam bentuk lampu, cahaya. So masa dia emit energy ni, ini adalah delta E, perbezaan cahaya tenaga tadi. Ataupun tenaga lah, kita ada tenaga yang dikeluarkan. So macam mana nak kira bila dia daripada 4 pergi ke 2? Okay, Rydberg dah selesaikan masalah ni. Dia kata, okay, kalau you ada elektron daripada 4 pergi ke 2, kita akan kira delta E sama dengan, okay, I give you the constant, Rydberg constant, darab dengan 1 per N initial. Initial, saya kat atas ni, kuasa 2. Tolak 1 per N, kedudukan akhir saya. And final, kuasa 2. Okay.
saya akan dapat tenaga. Okay, ini adalah penyelesaian. So, you dapat tenaga. That's why you kena masukkan value-value ni. Kalau dia daripada 4 ke 2, maksud dia 4 lah. 4 kuasa 2, tolak 2 kuasa 2. Okay, yang ni clear? Tak clear? Clear yang ni, clear. Okay. So, you dapat tenaga. Betul, tenaga. Ini adalah joule, tenaga. Okay, tenaga ni tak menjawab soalan lagi sebab ini dia bukan nak tenaga, dia nak wavelength. Okay. So, apa kaitan wavelength dengan tenaga? Apa kaitan? Apa kaitan dengan tenaga? E dengan wavelength. Kita dah belajar baru je tadi. Kita tahu E sama dengan H darab C. HV, sorry. Saya pun confused. H darab frekuensi. Ini daripada Planck tadi. So, daripada Planck ni, E juga sama juga dengan C per lambda. Kan? Ni kita tukar. C per lambda. Jadi, ini adalah kaitan tenaga dan juga lambda. Kan awak dah dapat jawapan dalam tenaga. So, you kaitkan pula dengan tenaga dengan lambda. Untuk dapatkan nilai lambda ni. So, tenaga yang hasil ni 4.088 darab 10 kuasa negatif 19. Darab dengan H. H is constant tadi. 6.63 darab 10 kuasa negatif 3. Right. Darab dengan C. 3 darab 10 kuasa 8. Bahagi dengan lambda. Lambda kita tak tahu. Lambda soalan. So, susun sikit formula ni. Bila dia bawa bawah, pergi ke belah sana, dia jadi darab kan. Darab yang belah sini, pergi belah sini jadi bahagi. So, that's why dia dapat yang ni, bahagi bawah. Okay. Ini dia dah susun lah dalam bentuk formula. Then, tekan calculator, you akan dapat ni. So, dapatlah lambda. Maksud kat sini, tenaga yang kita kira daripada Rydberg ni, data ini, is equal to tenaga yang kira-kira menggunakan Planck, Max Planck punya formula. Dia adalah tenaga yang sama. Boleh? Okey ke ni? Dia faham sikit-sikit lah. Boleh, Saya boleh. tengokkan balik. Okay. Apa? Saya faham sikit-sikit. Nanti saya tengok balik lah. Alah, tengok balik. Siapa yang macam dah dapat terus? Tak ada. Maknanya yang pengiraan ni kita dapat E terus lah. Macam Ya. tadi kita nak cari E kan? Betul. Ini Yang kita ni, dapat E. ya betul. Kita dapat E. Okay. Tadi kita pakai nilai E yang dapat dekat Max Planck tadi, yang ada H tu, sama juga dengan yang Rydberg ni. Tak ada beza. Kalau you dapat cuma ada nilai positif negatif ni, kita boleh ignore je. Sebab apa? Negatif maksud dia tenaga dikeluarkan. Kalau positif maksud dia tenaga yang diserap. Macam tu je. So kita boleh ignore simbol positif negatif untuk tenaga. Sama ada dia absorb atau dissolve. Kalau bahasa fizik chem dia, exothermic dengan endothermic itulah ada kaitan. Okay, tapi tak ada, kita tak belajar tu. Okay, so just faham bahawa energy from Rydberg equation is equal to energy from the Max Planck equation. Sama saja. Okay, daripada situ maksudnya kita boleh kait lah. Wavelength, frekuensi. This one is the state lah, N1, N2. Okay. So now, saya rasa kita boleh break sementara atau we just can stop until here. But before the last one, kita buat satu soalan daripada sini, and then you boleh soalan lah daripada yang lain ni, yang lain satu ni, yang kat rumah. Okay, so saya memerlukan seorang untuk interact dengan saya sebab saya tak akan pegang calculator, bukan tak pegang calculator. So siapa nak bercakap dengan saya untuk buat exercise ni? Siapa yang rasa dia laju pegang calculator ke? Bolehlah bagi chance, saya bagi chance. Selain daripada Faris dah baik sangat. Bagi orang lain pula. Tak ada orang lain tak nak volunteer. Saya sebutlah nama. Saya macam nak dengar suara perempuan, tapi kelas ni memang tak ramai perempuan ya. Okey.
Nurul Syahda, okey ke internet? Tak jawab. Tak okey? Okey. Okey. So, ya. Sorry madam. Okey. Okey, Syahda sekali dengan saya ya. Tekan kalkulator. Ada kalkulator? Yang lain pun peganglah kalkulator. Okey, kita try buat. Okay, so now kita baca soalan dulu. Electron jumps from 2 to 5. Okay, kalau boleh bayangkan ni nombor 2, tenaga dekat 2 pergi terbang ke atas ke 5. Naik daripada atas ke bawah. Bawah ke atas. Okay. And then dia bagi constant lah. Okay. Calculate the energy emits when the electron return to its original level. So, Syahda, dia original dia 2 ke 5? 2. Okay, thank you. 2. So, good. So, dia nak tenaga yang keluar selepas dia. Tu. So, maksud dia, and initial dia, sekarang daripada atas dia, maksud dia 5. To its original level, maksud dia dekat akhir dia, 2. And final dia, 2. Okay. So, delta E sama dengan Rydberg darab 1/n initial kuasa 2 tolak 1/n final kuasa 2. Okay. So, Rydberg masukkan saja. Pilih. Okay, 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 Joule darab 1/n final 5. Initial 5. Maksud dia daripada atas. Maaf. So sebab dia kata nak return to its original level, maksud dia daripada 5 pergi ke 2. So 5 kuasa 2 tolak 1/2 kuasa 2. Okay. So siapa tadi nak jawab? Tolong tekan kalkulator. Ini last ni. Kalau you buat macam. Okay, 1 5/2. 5 kuasa 2 tolak. Okay, yang belakang ni dah dapat. Dan baru darab depan. Syahda, nak jawab? Negatif Negatif 4.5. 0.5. Nak ambil 40 kan? Ambil 2 pun tak apa. Negatif 4.58 58 darab 10 kuasa negatif 19. 19 Joule. Okay. So, dah dapatlah jawapan. Tenaga yang dikeluarkan adalah 4.58 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, so dah dapat. Okay, and then B. Siapa selain Syahda? Siapa nak tolong saya? B pula, wavelength. Macam mana tiba-tiba nak dapat wavelength? Apa kaitan tenaga dengan wavelength? Medium nak tanya yang A tadi. A. Dia dapat negatif kan, tapi saya tak ada negatif. Tak apa kalau tak letak. Saya salah tekan tak? Saya pun tak tahu. Okey. 1/5 kuasa 2 tolak 1/2 kuasa 2 ni siapa dapat jawapan berapa? 1/25 tolak 1/4. Dapat negatif 21/100. 21/100. Nampak ni matematik. Bad. Sekolah rendah. 1/25 tolak 1/4. Kalkulator betul-betul? Okey, sekarang awak buat kurungan. Awak make sure awak punya kalkulator tu kan dia ada degree. Saya tak tahulah sama ke tak. Make sure dia yang betul tu lah. DCE tu apa dah. Saya letak kurungan tadi. Ya. Awak buat 1 1/2 square tolak 5 square. 2 kan? 2 ni. 2 tolak dalam kurungan 1/5 square. Sebab awak terbalik. Kena 5 dulu lah. 5 dulu. 5 dulu.
Sebab dia 1/25 kan lagi kecil daripada 1/4. Betul. Lebih negatif. Dia 1/5. Kenapa 1/5 dulu? Tapi sebenarnya tak ada masalah pun positif negatif tu. Cuma nak cerita 5 pergi ke 2. Sebab apa? Dia kata elektron tu return to its original level. Maksud dia daripada dia teruja ke atas tadi, dia patah balik kat nombor 2. Sebab tu yang initial sekarang bukan nombor 2 ni. Tapi 5 ni. Sebab dia returns to its original. Ayat dia ni. Tapi nak cakapnya positif atau negatif tadi, kan saya ada cakap dia sama ada emits atau absorb. Kalau dia emits dia negatif, kalau dia absorb dia positif lah. Absorb tu maksud dia diserap. Kalau emit dia dikeluarkan. Okay? So it doesn't matter lah kat situ. Yang penting energi awak tu bilangan tu sama. Yang ni yang tak nak ada beza. Positif negatif ni kadang-kadang sebab itulah tertukar initial atau final lah. Tak ada masalah. Okay, yang masalah. Tapi sebab awak saya tak pastilah kalau objektif tu ada positif negatif pun dibezakan kan. Tapi kalau ada tu maksudnya you baca English tu betul-betul. Okay, yang B pula. Dah nak habis dah ni. Okay, B, wavelength. So nak pakai formula yang mana? Dia nak wavelength. Tapi dia bagi yang tadi. Kita boleh sambung daripada soalan yang tadi sebab dia adalah soalan yang sama, bersambung saja. Okay, so maksud dia daripada N2 ke N5, wavelength ni berapa? Ini berapa jarak ini ke sini? So apa kaitan wavelength dengan energi? E sama dengan Hc over lambda. Yes, Hc over lambda. So masukkan H apa? H is Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule second. Darab C, speed of light 3 darab 10 kuasa 8 meter per second over lambda. Lambda tak tahu. E mana? E ambil E yang dapat tadi. 4.58. Yang ni tak payah letak negatif. Tak ada. Sebab positif negatif tu hanya sama ada emit atau absorb. Kan? Kalau ada pun tak ada. Jawapan you sama ada positif negatif je lah. Okay, tak ada melibatkan calculation yang salah sebab apa tak ada tambah dan tolak dalam operasi ni. Okay. So, yang ni pula lambda dapat apa? Siapa yang saya panggil? Nasrul. Ada Nasrul Aiman? Ada madam. Okay, berapa dapat? Dia dapat 4.34. 34 darab 10 kuasa? Negatif 7. Negatif 7, okay good. So, ini 4.34 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Belum lagi dalam jawapan yang dia nak. Jawapan dia nak adalah nanometer. 4.34 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Tukar kepada nanometer. Meter kat bawah, nanometer kat atas. So, 10 kuasa negatif 9. 1. Atau kalau dah cakap, tengok je ni. 434 sebab ni nak jadikan negatif 9 kan. Negatif 7 bergerak ke kiri. So dia jadi negatif 9. 434 nanometer. So ini jawapan dia. 434 nanometer. Siapa yang tak boleh macam ni, buat yang manual yang kita biasa tekan kalkulator. 4.34 darab 10 kuasa negatif 7 bahagi 10 kuasa negatif 9. Dapatlah nanometer. Okay. Okay, the last one ni guna saja formula yang basic. C sama dengan lambda darab frekuensi. Kan? Dah dapat 3.0 darab 10 kuasa 8 sama dengan frekuensi. Ini bahagi dengan 4.34 darab 10 kuasa negatif 7. So awak akan dapat berapa-berapa? 3 bagi 4. 7 point. 8 point. Betul ke? Ke 7? Okay, dapat apa jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Panggil seorang. Zarif. Zarif ada? Ya, saya. Berapa dapat? Sekejap.
Kita pandai mana guna kalkulator ni. Oh, Dia ya tu kosong ni. Baru nak mengaku tak pandai kalkulator. Sekejap, Tekan. saya- Okey, buat kurungan. Saya cuba. Okey, Awak pakai apa? kurungan. Okey, kurungan. Ah, 3 3 darab 10 ataupun you ada yang 10 kecil tu. ada. Ada, tekan 3, 10 kecil, kuasa 8. Okey, dah. Okey, ku tutup kurungan. Dah. Bahagi. Okey. Kurungan. Kurungan lagi. Okey. 4. Senang 4.3 kan? 4.34 darab 10 kuasa negatif 7. 4 kuasa 10. 10 negatif 7. 4.34 darab 10 kuasa negatif 7. Darab 10 kuasa. Oh madam, bukan pakai 434 kali 10 negatif 9 tu ah. Dia samalah Dia kalau sama je? sama. Dapat dah macam. Sama. Dapat 6.912. Darab 10 kuasa 14. betul. Kuasa 14 second. Ini sama ni. 4.34 darab 10 kuasa negatif 7. Sama. Sama. Kan? Ini tak ada titik perpuluhan. Ni ada titik perpuluhan pergerakan tu. Okay, so that's it. So I hope you understand. So today kita dah belajar banyak benda. Yang pertama, you dah belajar thank you so much sebab lama ni. Tak ada stop pula. Yang pertama, you belajar structure. You dah faham what is proton, neutron, electron, how to calculate the number, and then you can distinguish between the atom, ion, and isotope. Apa perbezaan dia daripada segi number of electron, number of proton, number of neutron. Okay, and then after that you understand on the calculation on energy kan, energy daripada elektron tu, Bohr theory. So dia lepas dia teruja and then turun ke bawah, berapa energy dia menggunakan Rydberg constant, menggunakan Planck constant kan, and then that's it lah untuk hari ni. You tahu sifat-sifat cahaya, perkaitan dia. So thank you so much for your cooperation. Exercise ni boleh buat untuk dapat lebih faham. Okay. So untuk next week. Next week kita akan saya akan masuk ni lah sama ada quantum number ni sikit-sikit saja. Jangan takut tengok quantum number ni. And then kita akan susun elektron. Itu sahaja. Okay. So thank you so much for today. Assalamualaikum. Thank you, Mida. Okay. Thank you. Madam. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Au apa? Thank you, madam. Thank you. Oh, ibu buruk dah kelas ni. Waalaikumsalam. Ya. Okay. Right. Thank you, madam. Okay. Okay. Welcome. Okeylah, ramainya. Ni tak keluar ni. Tak dengar ni. Okay. Bye semua. Oh, saya rekod tadi. Lupa. Stop the recording.